ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita dalam daurah kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan bahaskan hadis yang ke-6, ya, kita akan bahaskan hadis yang ke-6 daripada kitab hadis 40, ya, karangan Imam An-Nawawi ini. Dan hadis yang ke-6 ini dia berkait tentang tuntutan, ya, menjauhi perkara-perkara syubhah, ya, tuntutan menjauhi perkara-perkara syubhah. Apakah yang dimaksudkan dengan syubhah, ya? Syubhah ialah perkara yang sama-sama, ya, secara amnya syubhah, ya, dimerujuk kepada suatu benda yang sama-sama, yang tidak dapat diketahui, ya, hakikat sebenarnya, ya, itu secara amnya. Baik, kita sama-sama kita lihat hadis yang ke-6 dalam hadis dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ini, ya, hadis yang ke-6. Kita bacakan dulu teks bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya. An An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa innal harama بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh ramai orang. Barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Sama seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, hampir sahaja dia memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap seorang raja mempunyai kawasan larangan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Sesungguhnya dalam tubuh badan manusia terdapat segumpal daging. Sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu, dan sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ketahuilah bahawa
ia adalah hati jantung. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi hadis yang ke-6 ya daripada kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, berkenaan tuntutan menjauhi perkara-perkara syubhah, ya, perkara-perkara yang sama-sama. Kita lihat hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, ya, salah seorang ya daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh ramai orang. Baik, kita berhenti di situ. Berdasarkan kenyataan Nabi SAW dalam bahagian pertama hadis ini, dapat kita bahagikan ya perkara-perkara itu kepada 3 kategori. Ya, sesuatu itu ya dapat dibahagi perkara-perkara secara amnya, ya, benda-benda secara amnya boleh kita kategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama, apa yang halal secara jelas, ya, apa yang hukumnya jelas halal, seperti mana ya memakan memakan buah-buahan, sayur-sayuran, memakan ya, haiwan sembelihan, haiwan ternakan yang disembelih dengan disebut nama Allah, makan biji-bijian, ya, bermacam berbagai-bagai jenis makanan, ya, secara amnya yang jelas hukum halalnya, ya, selagi mana ya bahan makanan itu tidak sampai kepada seseorang itu dengan cara yang haram, ya. Jika tidak, maka secara amnya jenis-jenis makanan, beraneka jenis makanan dan minuman ini secara amnya ya hukumnya halal, ya. Jadi ini kategori yang pertama, apa yang jelas hukumnya halal. Kategori yang kedua ialah apa yang jelas hukumnya haram, tanpa sebarang kesamaran atau keraguan, seperti mana haramnya minum arak, haramnya zina, haramnya perjudian, haramnya pernikahan antara sesama muhrim atau sesama mahram, ya. Ini perkara-perkara yang jelas hukumnya haram, ya, yang diketahui oleh masyarakat kebanyakan secara amnya, ya, yang diketahui oleh bukan sahaja golongan ilmuwan, bahkan masyarakat awam. Ya, masyarakat awam mengetahui bahawa jenis kategori yang pertama dan kategori yang kedua tadi, ya, yang pertama hukumnya halal, yang kategori kedua hukumnya haram. Ia diketahui oleh manusia atau masyarakat Islam secara amnya. Adapun kategori yang ketiga ialah perkara-perkara yang sama-sama, perkara-perkara syubhah yang tidak dapat dipastikan status hukumnya, sama ada halal atau haram. Maka perkara-perkara yang jatuh dalam kategori yang ketiga ini, dia adalah benda yang seseorang itu dia ragu-ragu sama ada dia benda itu halal atau haram, ya. Jangan keliru, apa yang jatuh dalam kategori yang ketiga ini, iaitu perkara-perkara syubhah ini, bukanlah dia
sama-sama secara asalnya, yakni secara hukumnya sama-sama, atau dengan erti kata agama Islam tidak menjelaskan hukumnya. Bukan itu maksudnya. Kita sedia maklum bahawa syariat Islam dia bersifat syumul, dia bersifat menyeluruh. Tidak ada apa-apa yang perlu diketahui oleh seorang manusia itu, melainkan syariat Islam telah menjelaskan hukumnya. Dalam Al-Quran Allah kata, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada apa-apa yang kami tinggalkan dalam Al-Quran itu. Dengan erti kata segala apa yang perlu kita tahu telah pun dijelaskan oleh syariat Islam. Maka maksud di sini bahawa tidak ada sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat Islam. Ini satu. Tetapi dalam masa yang sama, ini tidak bererti bahawa manusia semua bersifat ilmu. Ini tidak bererti bahawa manusia kesemua mereka mengetahui hukum hakam, segala hukum hakam dan segala perinciannya. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawa kategori yang ketiga ini, perkara-perkara syubhah ini, tidak diketahui oleh ramai orang. Ini ramai manusia yang tak tahu hukumnya, iaitu perkara-perkara yang jatuh dalam kategori yang ketiga ini, ya, benda-benda yang syubhah ini. Ramai manusia tak tahu. Bukan semua, perhatikan, bukan semua manusia tak tahu. Itu mustahil, ya, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Kerana Islam telah menjelaskan segala-galanya. Segala apa yang perlu diketahui oleh seorang manusia itu, seorang Muslim itu, telah dijelaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Hanya sahaja dalam masa yang sama, ya, ramai sahaja dalam kalangan manusia yang bersifat jahil secara amnya, ya. Dan dalam masa yang sama, ramai, ya, daripada kalangan manusia yang tidak faham hukum sesuatu perkara itu, sehingga kesudahannya sehingga kesudahannya banyak perkara-perkara yang bagi mereka sama-sama jatuh dalam kategori yang ketiga yang kita sebutkan tadi, apa yang sama-sama, ya, apa yang sama-sama di sisi ramai orang. Baik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Sama seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, hampir sahaja dia memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap seorang raja mempunyai kawasan larangan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Baik, apa yang bahagian yang kedua daripada penjelasan Nabi SAW dalam hadis yang ke-6 ini, menjelaskan tentang sikap yang sepatutnya ada pada seorang Muslim terhadap perkara-perkara syubhah itu. Perkara-perkara syubhah, iaitu perkara-perkara yang dia tak tahu hukumnya, dia tak tahu statusnya, dia secara peribadi, ya. Barangkali berbeza antara seorang dengan seorang. Apa tu benda-benda syubhah? Ya, apa benda yang sama-sama? Kita kata berbezalah daripada seorang individu dengan seorang individu yang lain, ya. Bagi seorang, sebagai contohnya, bagi seorang ulama, dia secara dasarnya dia memahami semua hukum hakam, ya. Tidak ada benda yang syubhah bagi dia. Kerana apa? Kerana dia seorang ulama, contoh, ya. Tetapi ini tak sama dengan orang jahil atau golongan masyarakat awam, ya.
pastinya ada sahaja benda-benda yang dia kurang jelas, dia kurang faham, dia kurang tahu apa hukumnya. Daripada satu sudut nampak macam halal, daripada satu sudut yang lain macam haram. Jadi kesudahan dia, benda tu sama-sama bagi dia. Jadi benda-benda yang sama-sama, apa yang jatuh dalam kategori sama-sama ni, dia berbeza daripada seorang individu dengan seorang individu yang lain, bergantung kepada tahap kefahaman, tahap ilmu yang dimiliki oleh individu itu. Baik. Jadi dalam bahagian yang kedua hadis ini yang baru kita baca tadi, Nabi menjelaskan tentang cara seorang Muslim berinteraksi dengan apa yang jatuh dalam kategori sama-sama bagi dia, bagi individu itu. Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Apa artinya barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah? Atau dalam teks Arabnya, Nabi kata famanittaqash syubuhat. Dalam terjemahan kita sebut barang siapa yang memelihara dirinya. Maksud memelihara di sini ialah menjauhi perkara-perkara syubhah itu. Maksud ittaqa di sini maknanya mengelakkan dirinya, melindungi dirinya. Bagaimana dia melindungi dan mengelak daripada perkara-perkara syubhat? Iaitu dengan tidak tidak terjerumus atau tidak melibatkan dirinya dalam apa yang syubhah itu. Maka dia mengelak dan dia menjauhkan diri dia daripada benda-benda syubhah. Apa yang syubhah dia ketepikan. Itu maksud barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah. Jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, benda-benda yang sama-sama bagi dia, yang dia tak tahu apa hukumnya, halal atau haram, dia tidak akan menerjahnya, dia tidak akan melibatkan dirinya secara sembrono, secara membuta, tanpa mengetahui hukumnya. Sebaliknya dia akan menjauhkan dirinya, dia akan mengelakkan dirinya daripadanya. Lalu kesudahannya, kata Nabi, barang siapa yang buat macam tu, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya, yang menjadi tuntutan atas setiap seorang Muslim supaya menjaga agama dan kehormatan. Ini antara perkara-perkara keutamaan yang ini antara apa yang disebut sebagai maqasid syariah, antara tujuan dan objektif syariat Islam. Antaranya ialah memelihara agama dan kehormatan. Dia memelihara agamanya supaya agamanya selamat. Ini bagi menjamin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tali ikatan antara kita dengan Allah? Agama. Agama ialah apa yang melibatkan hubungan kita dengan Allah. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang sama-sama, perkara-perkara syubhah, dia telah memelihara agamanya, yakni memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, Nabi kata dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Kehormatannya yakni maruahnya, nama baiknya, air mukanya. Dia telah memelihara maruahnya. Dan ini apa yang melibatkan hubungannya dengan orang-orang di sekeliling. Apa yang melibatkan hubungannya dengan masyarakat di sekeliling. Jadi memelihara agama melibatkan hubungan kita dengan Allah. Adapun dia telah memelihara kehormatannya, ialah apa yang melibatkan hubungannya dengan manusia di sekelilingnya. Maka dia dengan itu dia tidak membuka ruang yang menyebabkan orang-orang di sekeliling mencelanya atau bersangka buruk terhadapnya, mengkritiknya dan seumpamanya, apabila dia menjauhi perkara-perkara yang syubhah itu.
Itu bagi orang yang menjauhi perkara-perkara yang syubhah, benda yang sama-sama. Berbeza dengan orang yang mengabaikan saranan agama ini. Lalu kesudahan dia melibatkan dirinya dalam apa yang sama-sama. Apa yang tidak apa yang tidak dapat dipastikan status halalnya. Contoh, apa yang sama-sama, apa yang daripada satu sudut boleh disalah faham oleh masyarakat, contoh, ya. Tapi dia tidak mempedulikan semua itu. Dia melibatkan dirinya dalam apa yang sama-sama. Bagi dia, ya, dia mendahulukan keuntungan dunia dan sebagainya, ya, mendahulukan hawa nafsunya dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, dan barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Ya, apa maksudnya? Apa yang boleh kita faham di sini ialah bahawa barang siapa yang tidak mempedulikan hal ini, dia memandang remeh perkara-perkara syubhah ini, perbuatannya itu atau sikapnya itu boleh menyebabkan dia benar-benar terjerumus dalam apa yang haram secara jelas. Asalnya benda tu syubhah, tetapi dengan sikap dia macam tu, sikap ketidakpedulian dia di situ, sikapnya yang bertindak secara sembrono, ya, tanpa berfikir, tanpa bertanya, boleh menyebabkannya terjerumus dalam apa yang haram secara jelas. Dan mengenai perkara ini, Nabi SAW memberikan satu perumpamaan, satu contoh. Ya, Nabi kata apa? Ya, sama seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, hampir sahaja dia memasukinya. Yakni kalau sekiranya seorang itu dia mengembala kambing, dia ada mengembala haiwan ternakan, tak kiralah kambing ke, lembu ke, apa-apalah binatang ternakan. Dia mengembala haiwan ternakannya itu, kalau sekiranya dia memastikan haiwan ternakannya jauh daripada kawasan larangan, ya, maka di situ dia akan selamat. Ya, di situ, ya, haiwan ternakannya tidak akan masuk ke dalam kawasan larangan, kawasan milik orang lain dan seumpamanya. Ini berbeza kalau sekiranya seorang itu dengan secara sengaja membawa haiwan-haiwan ternakannya itu meragut rumput dan seumpamanya, berdekatan dengan kawasan larangan, berdekatan dengan kawasan milik orang lain, ya, tanah orang lain dan sebagainya. Hampir sahaja akan ada daripada haiwan ternakannya yang tersesat masuk ke dalam kawasan larangan itu, ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kawasan larangan. Ya, biasanya zaman dahulu, ya, kalau hari ini lebih umum lagi, lebih luas lagi, tapi pada zaman dahulu, kawasan larangan ini dia lebih khusus buat kawasan tanah milik raja. Ini zaman dulu, ya, di mana si raja mempunyai kawasan yang luas miliknya, ya. Jadi kebiasaannya kawasan larangan pada zaman dahulu merujuk kepada tanah, ya, milik raja, ya, secara khasnya. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, ya, ketika mana, ya, jumlah manusia, jumlah penduduk, ya, bertambah, ya, kekayaan juga bertambah, maka pada hari ini kita lihat bukan sahaja, ya, golongan raja, ya, atau bangsawan yang memiliki tanah-tanah, bahkan orang-orang kebanyakan juga turut, ya, memiliki tanah,
dan masing-masing dia meletakkan pagar dan seumpamanya bagi sebagai tanda kawasan miliknya. Tapi itulah ya, pengembala berbezalah antara pengembala yang menternak, yang mengembala haiwan-haiwan ternakannya jauh daripada kawasan tanah orang lain, dengan pengembala yang menternak haiwan ternakannya berdekatan, berhampiran dengan ya kawasan tanah milik orang. Ya, baik, itu contoh yang diberikan oleh Nabi SAW yang membezakan antara orang yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah dengan orang yang tidak mempedulikan hal itu, lalu melibatkan dirinya dalam perkara syubhah. Jadi Nabi mengatakan hampir sahaja dia terjerumus dalam apa yang benar-benar haram. Ya. Seterusnya, bahagian yang ketiga daripada hadis yang ke-6 ini, ya, bahagian yang ketiga yang terakhir daripada hadis yang ke-6 ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia terdapat segumpal daging. Sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu, dan sekiranya ia buruk, maka rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati jantung. Kita lihat bahagian akhir hadis yang ke-6 ini. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh badan manusia terdapat segumpal daging, atau terdapat mudghah. Dalam terjemahan kita sebut segumpal daging. Tapi mudghah dalam bahasa Arab yang disabdakan oleh Nabi, dia merujuk kepada segumpal daging yang segumpal daging sebanyak atau sekadar daging yang boleh dikunyah. Ya, sebanyak daging yang boleh dikunyah. Ini segumpal daging yang dengan kadar yang boleh dikunyah, ya, dikunyah oleh manusia. Maknanya tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil. Ya, sebanyak apa yang boleh dikunyah, ya, oleh seorang manusia itu. Ya, bila kita ya menjamah daging, ya, seketul daging dan kita mengunyahnya, itu itu kadar mudghah, ya, dalam bahasa Arab yang kita terjemahkan sebagai segumpal daging. Ya, kalau kita kata dalam ini nak kata sering sahaja dalam terjemahan, antara cabaran dalam terjemahan ialah kita nak mendapatkan perkataan yang menggambarkan maksud dalam bahasa asal itu. Tetapi itulah, ya, dalam perkataan mudghah dalam bahasa Arab, kita dapati dalam bahasa Melayu tidak ada perkataan yang ya dapat menterjemahkan seluruh maksud mudghah itu. Jadi sudahannya kita kata segumpal daging, ya, sedangkan perkataan segumpal daging itu agak umum, ya, tidak menggambarkan ya kadar yang boleh dikunyah, maknanya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Walau apa pun kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan sabda Nabi SAW di sini, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia terdapat segumpal daging, sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu. Ini menjelaskan kepada kita keutamaan dan kepentingan hati jantung itu, dan bahawasanya kedudukan hati jantung seseorang manusia itu menjadi penentu keadaan manusia itu secara amnya. Di mana kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu. Berbanding kalau hati seorang manusia itu rosak, maka buruklah seluruh tubuh badan manusia itu. Maknanya kalau anggota hati dia rosak, maka anggota badan yang lain turut akan jadi rosak. Iaitu matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya. Ini semua anggota yang boleh kita katakan di sini
anggota manusia ini, termasuklah panca inderanya semua, keadaannya sama ada baik atau buruk kembali kepada kedudukan hati manusia itu. Ya. Jadi di sini nak kata baiknya hati akan terserlah pada anggota, sebagaimana baiknya zahir seseorang manusia itu menggambarkan baiknya batinnya. Ya, seperti mana dalam ungkapan bahasa Arab dikata al-zahir inwan al-batin. Zahir mencerminkan batin. Seperti mana batin, kedudukan batin akan terserlah pada zahir. Maka ini di sini menjelaskan satu poin yang tak kurang pentingnya buat kita, bahawa terdapat hubungan yang sangat dekat antara zahir seseorang manusia itu dengan batinnya. Di mana hubungan antara zahir dan batin seorang manusia itu tidak dapat dipisahkan. Maka di sini menjelaskan satu kekeliruan yang sering kita dengar, ya, daripada pihak-pihak, ya, sebahagian manusia yang tak faham tentang hakikat ini yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sedang kita bahaskan ni. Lalu mereka menimbulkan tanggapan seolah-olah apa yang zahir dan batin itu adalah dua perkara yang berbeza. Sedangkan ini salah. Maka kita mendengar, ya, ungkapan sebahagian orang yang keliru yang yang memberi alasan, mengatakan bahawa sekalipun aku ni, ya, terjebak dalam maksiat, contohnya terjebak dalam hal bid'ah, apatah lagi syirik dan kufur, terjebak dalam hal-hal dosa, terjebak dalam penipuan, dalam perbuatan mengumpat, mencaci maki, menghamburkan kata-kata nista, kata-kata jelek, suka sumpah seranah, suka mengucapkan perkataan-perkataan lucah misalnya, dan sebagainya. Sebahagian apabila mereka mempunyai sifat-sifat yang seperti ini atau hal-hal ciri-ciri seperti ini, barangkali mereka berdalih mengatakan bahawa walaupun aku mempunyai sifat-sifat yang macam ni, tetapi dikata yakinlah bahawa hati aku baik. Kita kata ini keliru. Ya. Ini adalah satu kekeliruan yang tak kurang dahsyatnya. Ya. Yang menyalahi apa yang difirmankan atau apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini secara jelas, di mana Nabi mengatakan idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka niscaya akan baiklah seluruh tubuh badan itu. Apa artinya? Jangan kita faham baik di sini bukan baik dari segi kesihatan, ya. Itu bab kesihatan itu satu perkara. Tapi apa yang sedang dibahaskan dalam hadis ini ialah dari segi perbuatan, ya, tindak tanduk pembawaan seseorang itu, ya. Sama ada kata-katanya baik atau buruk, sama ada, ya, sifat matanya baik atau buruk, telinganya baik atau buruk, anggota tangan dan kakinya baik atau buruk, ya. Sama ada seorang itu banyak berzikir atau banyak menghumburkan kata-kata yang buruk. Itu maksud, ya, sekiranya hati nurani seorang itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu, ya. Berbanding kalau hatinya rosak, maka akan rosaklah, ya, seluruh tubuh badan seorang manusia itu. Di mana waktu itu, ya, kata-katanya penuh dengan perkataan-perkataan yang buruk, ya, matanya suka, ya, melihat benda-benda yang haram, telinganya suka mendengar benda-benda yang haram,
tangannya suka digunakan dalam perkara-perkara yang haram, ya, seperti menindas orang, memukul orang, mencuri, ya. Demikian, ya, anggota-anggota tubuh badan yang lain. Jadi nak ditegaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, perlunya kita memahami hakikat ini berkenaan hubungan rapat antara zahir seseorang dengan batinnya. Demikian juga boleh kita tambah satu poin, cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian pun mencerminkan kedudukan hati kita. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir menjadi cerminan apa yang batin. Maka jika pakaian kita baik, maka itu mencerminkan hati kita yang baik. Maka sekiranya seorang itu hatinya rosak, maka ia akan terserlah pada pakaiannya. Contoh, di mana pakaiannya bukan pakaian orang-orang yang baik-baik, bukan pakaian orang yang menjaga kehormatannya, bukan pakaian orang yang saleh, bukan pakaian seorang muslim, ya. Dan boleh kita tambah lagi, demikian juga rambutnya. Contoh, rambut juga mencerminkan hati nurani seseorang berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nak mengatakan bahawa bendanya bukan boleh dipandang mudah. Setiap sesuatu itu dia ada tandanya, ada maksudnya. Ini sering orang keliru menganggap bahawa ini rambut je. Biasa kita dengar kan, mungkinlah, ya, orang kata rambut je, atau pakaian je. Sering kita dengar macam ni. Demikian juga ada yang kata cakap je. Maknanya dia dah sumpah serana dan sebagainya. Bila ditegur, kenapa kau cakap benda-benda buruk macam ni? Dia berdalih. Dia kata cakap je. Apabila ditegur pakaian dia, kenapa pakaiannya tidak manis, kenapa pakaiannya tidak elok dan sebagainya, dia kata ni pakaian je. Kau jangan mungkin ada yang nak berdalih dengan ungkapan dalam bahasa Inggeris yang mengatakan don't judge a book by its cover. Maknanya jangan engkau nak menghukum isi kandungan sesebuah buku itu hanya berdasarkan muka luaran buku itu. Jadi mereka menggunakan peribahasa bahasa Inggeris ni untuk nak membenarkan cara fikir mereka itu. Sedangkan kita kata antara ungkapan dalam bahasa Inggeris ini dengan sabda Nabi SAW, yang mana yang sepatutnya kita dahulukan sebagai seorang Muslim? Semestinya kita kata kita dahulukan sabda Nabi SAW. Sekalipun kita kata ungkapan bahasa Inggeris itu ada maksud dia yang khusus, jangan nak sampai kita nak umumkan, ya, sehingga kita nak menganggap mudah, ya, keadaan zahir kita, cara tutur kita, cara pakaian kita, cara rambut kita nak menganggap ini semua benda mudah. Sedar tak sedar bahawa perkara benda-benda yang zahir ini, perkataan kita, pakaian kita, cara rambut kita dan sebagainya, semuanya mencerminkan kedudukan hati kita. Ya, jadi ini penting untuk kita faham dengan baik agar kita dapat, ya, menjadi seorang yang benar, seorang Muslim yang benar, yang zahirnya menepati batinnya. Jangan sekali-kali, ya, kita sampai mempunyai sifat orang munafik. Kerana antara ciri utama orang munafik ialah apa? Zahirnya berlawanan dengan batinnya. Betul atau tidak? Apa tu munafik? Orang munafik ialah orang yang menzahirkan Islam tetapi hatinya kufur. Ya. Bagaimana dengan orang yang menzahirkan keburukan tetapi mendakwa bahawa hatinya baik? Kita kata ini tak kurang sesatnya, ya, tak kurang kelirunya orang yang mempunyai fikiran yang seperti ini. Ya, ada keserupaan di situ dengan sifat orang munafik.
yang menyangka bahawa dia akan terselamat, dia akan dapat selamat dengan sikap yang macam tu, ya, di mana zahir dan batin, ya, tidak mencerminkan antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya berkenaan sabda Nabi SAW, barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Apa maksud sabda Nabi SAW di sini? Khususnya perkataan baginda, maka dia terjerumus, ya, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dalam menjelaskan hadis ni, dia menjelaskan bahawa sabda Nabi SAW di sini mempunyai dua kebarangkalian, ya, mempunyai dua kebarangkalian maksudnya. Yang pertama, barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram, yakni individu itu benar-benar terjerumus dalam apa yang haram. Dengan erti kata, siapa yang melibatkan dirinya dalam benda-benda yang syubhat, benar-benar dia telah terjerumus dalam apa yang haram, yakni secara automatik. Ini maksud yang pertama. Ini kebarangkalian atau kemungkinan yang pertama, bahawa barang siapa yang melibatkan dirinya dalam benda-benda yang syubhat, dia secara automatiknya akan terjerumus dalam apa yang haram, sekalipun individu itu menyangka bahawa perbuatannya itu, atau dia, sekalipun individu itu tidak sedar bahawa dia terlibat dalam benda yang haram, ya. Apa yang pastinya dia telah terjerumus dalam apa yang haram. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, atau kebarangkalian yang kedua, kenyataan Nabi, barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Maksud di sini, maka dia hampir terjerumus dalam apa yang haram, ya. Ada kebarangkalian di situ, bahawa barang siapa yang mendekati benda-benda yang syubhah, hampir sahaja dia terjerumus. Maknanya dia belum lagi benar-benar terjerumus, hampir sahaja dia terjerumus dalam apa yang haram. Jadi ada dua maksud di sini, ada dua kebarangkalian tentang sabda Nabi SAW. Berkenaan maksud yang kedua yang kita sebutkan tadi, bahawa orang yang mendekati benda-benda syubhat, hampir sahaja dia terjerumus dalam apa yang haram. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda bersabda, la'anallahu as-sariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduh wa yasriqul habal fatuqta'u yaduh. Allah melaknat si pencuri yang mencuri sebiji telur, lalu kesudahannya tangannya dipotong kerana mencuri. Dan dia mencuri tali, lalu kesudahannya tangannya dipotong. Ulama menjelaskan bahawa asalnya telur dan tali ini benda yang remeh, benda yang lekeh. Tidak melayakkan seseorang itu sampai dipotong tangannya, kerana dalam perincian hukum hakam potong tangan pencuri, ya, bukan semua kes curi dipotong tangan, tak. Ada perlu disampai nilai kadarnya. Adapun benda-benda yang remeh, benda-benda yang tak ada harga, orangnya boleh dihukum secara ta'zir, tetapi tak adalah sampai dipotong tangan. Tetapi maksud hadis ini, ya, sebahagian ulama menjelaskan bahawa yakni si pencuri itu dia bermula dengan mencuri benda-benda yang tidak berharga, benda-benda seperti sebiji telur, ya, seutas tali dan sebagainya. Dia bermula dengan mencuri benda-benda yang tak berharga, tapi lambat laun kesudahannya dia mencuri benda-benda yang berharga sehingga melayakkan tangannya dipotong, ya. Maka demikian adalah hal-hal syubhat. Dia berjinak-jinak dengan benda-benda yang syubhat,
Tapi tak semena-mena tidak lama kemudian dia benar-benar terjebak dalam benda-benda yang haram. Jadi ini dua maksud. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram. Maksud yang pertama, maka dia benar-benar terjerumus dalam apa yang haram. Maksud yang kedua, maka dia hampir terjerumus dalam apa yang haram. Walau apapun kita kata, peringatan daripada Nabi SAW menuntut supaya kita menjaga diri kita daripada benda-benda yang syubhat. Jangan sekali-kali kita mendekati benda-benda yang syubhat ini. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis yang ke-6 ini dapat kita buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, hukum sesuatu itu dapat dibahagikan kepada 3. Yang pertama, sama ada dia halal. Yang kedua, atau haram. Atau yang ketiga, dia sama-sama. Tidak dapat dipastikan statusnya oleh seseorang individu itu, sama ada halal atau haram. Faedah yang kedua, benda yang sama-sama ini, benda-benda yang syubhah ini tidak diketahui oleh ramai orang. Maksudnya ramai daripada kalangan manusia yang berdepan dengan banyak benda-benda yang syubhah yang sama-sama. Sekalipun dalam masa yang sama ada dalam kalangan kaum muslimin yang mengetahui hukumnya. Ini bukan benda tu sama-sama bukan di sisi seluruh kaum muslimin, tak. Sekalipun ramai yang sama-sama tentang hukum sesuatu itu, dalam masa yang sama terdapat dalam kalangan kaum muslimin yang mengetahui, yang memahami hukumnya. Semestinya mereka ini golongan yang berilmu, golongan ilmuwan, golongan alim ulama. Mereka mengetahui hukum perkara itu. Sekalipun di sisi masyarakat awam, kebanyakan mereka ragu-ragu, sama-sama tidak faham hukumnya. Baik. Juga faedah daripada hadis ini menuntut atas seseorang muslim itu supaya menjauhi benda-benda yang sama-sama sehingga dia dapat mengenal pasti status hukum sesuatu itu, sama ada halal atau haram. Ini sepatutnya, ini tanggungjawabnya. Jangan terjah dulu kemudian dah tahu hukum baru tinggalkan. Tidak. Tinggalkan, jauhkan diri daripada sesuatu yang sama-sama itu sehingga dapat dipastikan statusnya. Juga daripada hadis yang ke-6 ini dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan, memberikan contoh. Baginda mencontohkan benda-benda yang sama-sama dengan perbuatan pengembala yang mengembala haiwan ternakannya dengan berdekatan dengan kawasan larangan. Jadi Nabi memberikan satu contoh berkenaan sesuatu yang maknawi, benda yang syubhat, ini benda maknawi, bukan benda fizikal. Nabi memberikan contoh untuk benda-benda yang maknawi, sesuatu yang ada di fikiran, dengan sesuatu yang fizikal yang dapat dilihat. Benda-benda yang syubhat diumpamakan dengan kawasan larangan, buat pengembala yang mengembala haiwan ternakan. Juga daripada hadis ini dapat kita ambil faedah bahawa sekiranya seseorang itu sudah berjinak-jinak, sudah membiasakan dirinya dengan benda-benda yang syubhat, dia mempunyai sikap memandang mudah benda-benda yang syubhat, kesudahannya orang yang seperti ini akan turut memandang rendah, akan turut memandang mudah perkara-perkara yang haram. Ini manusia, kecenderungan manusia begitu. Juga daripada hadis ini dapat kita lihat, dapat kita faham tentang betapa pentingnya kedudukan hati jantung kita, dan bahawasanya anggota tubuh badan kita yang lain, kedudukannya atau keadaannya baik atau buruk kembali kepada kedudukan hati jantung itu. Sekiranya hati jantung baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh badan itu.
Dan sekiranya hati jantung seorang itu rosak, maka akan rosaklah ya seluruh anggota tubuh badan manusia itu. Ya. Juga daripada hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa rosaknya seseorang itu pada zahir menjadi tanda akan rosaknya hati jantungnya. Kerana apa? Kerana zahir mencerminkan apa yang ada dalam batin, iaitu hati jantung. Ya. Juga daripada hadis yang ke-6 ini, faedah yang terakhir dapat kita sebutkan di sini, bahawa sikap memelihara diri daripada benda-benda yang syubhat akan dapat memelihara kedudukan agama seseorang, memeliharanya daripada sebarang kekurangan, ya. Juga akan dapat memelihara maruah seseorang daripada tercalar, daripada maruahnya tercalar atau dia mendapat kritikan, ya. Dengan kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat, benda-benda yang sama-sama yang kita tak jelas tentang hukumnya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja. Di sini ada soalan kuis, ya. Soalan kuis untuk malam ni menyebut sering diberi alasan tentang suatu amalan bid'ah ini kan baik. Mengapa alasan seperti ini tidak diterima dalam syarak? Ya, sering kita dengar, ya, bila ditimbulkan permasalahan bid'ah, ya, suatu amalan itu disebut bid'ah, sering saja kita mendengar akan ada suara, ya, yang memberi alasan bahawa benda yang dihukum bid'ah itu dikatakan dia adalah baik, maka tidak mengapa untuk diamalkan, ya. Sedangkan kita kata cara penetapan hukum yang seperti itu tidak menepati syariat, ya. Jadi persoalannya ialah kenapa, ya, jawapan yang seperti itu, ya, ini kan baik, dia tidak selari dengan cara ketetapan hukum dalam syarak, ya. Mengapa? Jadi itu perlu dijelaskanlah, ya. Saya tengok ramai yang sudah memberikan jawapan, ya. Jadi tahniahlah kepada yang dapat memberikan jawapan. Sebelum kita mengakhiri kuliah, di sini ada soalan daripada saudara Nasaruddin Mr. Label. Minta maaf kalau salah sebut. Dia kata, adakah kita sebagai individu boleh mengajak orang lain mengelakkan perkara syubhah, atau amalan mengelak syubhah ini adalah amalan peribadi semata-mata? Contoh, gula-gula daripada kedai RM RM2 ada cop halal negara luar tetapi made in negara bukan Islam. Kita tak nak beli tetapi saudara kita beli. Adakah perlu kita bagi syakwa sangka kita pada dia juga untuk tidak membeli? Kita boleh menyuarakan, ya, kalau kita ada pandangan, ya, bahawa benda ni paling tidak sama-sama, ya. Kita tak dapat nak menyatakannya secara pasti, tetapi kita ada skepticism kita ada prasangka kita, ya, bahawa sesuatu itu dia paling tidak dia syubhat, dia sama-sama, ya. Sesuatu itu meragukan di sisi kita. Tak salah untuk kita, ya, berkongsi kesangsian kita, keraguan kita dengan orang lain, ya. Dan semestinya kita akan ditanya tentang mengapa, ya. Dan kalau kita jelaskan sebabnya, itu sebaiknya, ya, supaya jawapan kita atau pandangan kita itu akan
dilihat lebih kuat, ya. Dan tetapi walau macam mana pun kita perlu membezakanlah antara sesuatu yang berdasarkan kepada bukti yang jelas dan sesuatu yang hanya berdasarkan kepada prasangka. Ya, sesuatu yang berdiri di atas bukti yang jelas itu lebih kuat, ya. Berbanding dengan sesuatu yang berdiri di atas prasangka atau andaian, itu dia ada kelemahannya di situ. Walau macam mana pun tak salah untuk kita menyatakan kesangsian kita dan keraguan kita, ya. Cumanya bolehlah kita bersikap memberi keluasan, ya, dan tidak bersikap memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita dalam benda yang bagi kita sama-sama dan kita tidak jelas. Kita sendiri tak jelas bahawa benda itu haram. Ya, jadi kerana itu kita tidak boleh, ya, menghukumnya seolah-olah dia benar-benar haram, ya. Kerana barangkali dia ada perbezaan pandangan di situ, ya. Kerana jangan lupa bukan semua orang berkongsi pendapat dengan kita. Dan ada kalanya kerana berbagai sebab. Ada kalanya kerana disebabkan keimanan dan ketakwaan. Bezalah antara pendirian orang yang beriman dengan orang yang bertakwa dengan orang yang kurang iman dan kurang takwa, ya. Pembawaan setiap seorang itu dia berbeza. Walau macam mana pun tak salah untuk kita nyatakan pandangan kita. Cumanya daripada sudut kita nak menyatakannya secara pasti bahawa benda itu haram, maka tak wajarlah kita mengatakannya secara pasti seolah-olah benda itu haram, sedangkan kita sendiri ragu-ragu atau kita sendiri kurang pasti, ya. Jadi itu perlu jelaslah, ya. Baik, kembali kepada soalan kuis tadi, ya. Mengapa jawapan seperti ini kan baik untuk membolehkan sesuatu perbuatan bid'ah tidak menepati syariat? Kerana agama bukan berdasarkan andaian atau fikiran pendapat akal kita. Kita bukan pihak yang menetapkan syariat. Sebaliknya, dalam kita beragama, agama Islam itu adalah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa penentuan dan penilaian hendaklah ditentukan dan dinilaikan berdasarkan ketentuan syarak dan bukan ketentuan kita sendiri. Bukan mengikut cita rasa kita, bukan mengikut pendapat kita. Aku rasa benda ni baik. Kita kata statement macam ni salah. Syariat bukan mengikut apa yang kau rasa. Oh, menurut pendapat aku benda ni baik, tak salah. Walaupun dia bid'ah, tetapi tak salah kita buat. Kita kata kenyataan yang seperti ini keliru. Syariat bukan menurut pendapat engkau. Syariat bukan menurut cita rasa engkau, ya, dan sumpah. Syariat hendaklah berteraskan kepada ilmu, berteraskan kepada dalil dan hujjah, tidak lain dan tidak bukan daripada firman Allah dan sabda Rasulullah. Sekiranya sesuatu amalan itu dihukum baik berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah dan amal dan kefahaman para sahabat, kita kata maka teruskan, ya. Tetapi kalau sekiranya dia tiada asasnya dalam syariat, tiada sandarannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau fahaman para sahabat, bahkan bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan amalan dan fahaman para sahabat, maka mengandaikan bahawa itu sesuatu yang baik adalah satu kekeliruan yang tak kurang dahsyatnya. Kerana bagaimana mungkin sesuatu itu dilihat baik oleh manusia yang datang kemudian, sedangkan tidak dilihat begitu oleh generasi awal umat Islam, tidak dilihat begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilihat begitu oleh para sahabat dan 3 generasi awal umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semua secara tidak langsung telah meninggalkan perbuatan
amalan atau kefahaman itu, lalu kita datang kemudian menetapkan satu kefahaman atau menetapkan satu amalan atas dasar tanggapan kita bahawa dia baik, mana mungkin hal ini boleh berlaku dalam agama? Kerana apa yang baik itu ialah apa yang dibaikkan oleh syariat. Ya, apa yang baik itu ialah apa yang dinilai baik oleh generasi awal umat Islam, generasi salafus salih, dan sama sekali bukan apa yang dianggap baik oleh mereka yang datang kemudian, sedangkan tidak dianggap begitu oleh generasi awal umat Islam. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ sahaja untuk kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.